penanaman buluh dan teknik pengurusannya. Senarai kandungannya seperti yang berikut. Yang pertama, teknik pengurusan bagi ekonomi hutan buluh moso. Yang kedua, teknik pengurusan bagi ekologi hutan buluh moso. Yang ketiga, teknik pengurusan bagi hutan buluh simpodial atau buluh berumpun. Dan yang terakhir, langkah pengurusan lain bagi hutan buluh. Bahagian 1. Teknik pengurusan bagi ekonomi hutan buluh moso. Bahagian 1.1. Pemilihan tanah penanaman buluh moso. Tapak untuk menanam buluh moso mestilah dipilih di lembah, kaki bukit dan ke bawah serta di bahagian tengah bukit-bukit rendah. Kita boleh memilih lokasi dengan tanah gembur, ketebalan tanah melebihi 60 cm, cerun kecil, tanah hutan dalam keadaan yang baik serta penggunaan yang lebih untuk memupuk ekonomi hutan buluh moso. Hal ini kerana tujuan utama adalah untuk memberi sepenuhnya faedah bagi ekonomi hutan buluh moso serta mengambil kira kepentingan ekologi. Pada masa kini, terdapat lebih daripada 70 genera dan 1,200 spesies pokok buluh di dunia. Dan kawasan hutan buluh mencapai lebih daripada 32 juta hektar. Teknik pengurusan bagi ekonomi hutan buluh moso. Tapak untuk menanam buluh moso mestilah dipilih di lembah, kaki bukit dan ke bawah serta di bahagian tengah bukit-bukit rendah. Kita boleh memilih lokasi dengan tanah gembur, ketebalan tanah melebihi 60 cm, cerun kecil, tanah hutan dalam keadaan yang baik serta penggunaan yang lebih untuk memupuk ekonomi hutan buluh moso. Hal ini kerana tujuan utama adalah untuk memberi sepenuhnya faedah bagi ekonomi hutan buluh moso serta mengambil kira kepentingan ekologi. Kepadatan hutan buluh moso perlulah di antara 2,250 dan 2,700 pokok sehektar dan perlu dikawal selia dari bulan Oktober hingga Disember setiap tahun apabila hasil berkurang. Langkah pembersihan untuk hutan buluh moso. Hutan buluh moso perlu dibersihkan dengan teliti daripada tumbuh-tumbuhan, rumpai, pokok renek dan buluh berpenyakit yang mati setiap tahun. Secara umum, merumput dijalankan sekali setahun kebiasaannya dalam bulan Jun dan Julai bagi membersihkan hutan buluh moso. Rumpai, semak dan ranting perlu ditanam di dalam tanah untuk membolehkan mereka mereput, ianya bagi mengekalkan kesuburan tanah. Merumput dan pembajaan boleh digabungkan. Pembajaan hutan buluh moso. Gunakan penggali parit, galikan lubang, pembajaan akar buluh dan kaedah-kaedah lain. Baja digunakan 2 kali dalam setahun bagi hasil yang banyak pertama kalinya di antara Mei dan Jun. 100 kg baja organik kali kedua antara bulan Ogos dan September, 50 kg baja organik dalam setahun atau hasil yang rendah. 1 kali antara bulan April dan Jun pada tahun yang sama, 50 kg baja organik. Baja kompaun dan baja organik hendaklah digunakan secara bergilir-gilir. Baja kompaun tidak boleh digunakan secara berterusan selama lebih dari 5 tahun dan baja organik harus digunakan secara bergantian setiap 3 hingga 5 tahun. Tujuan utama pembajaan April-Jun adalah untuk menggalakkan pertumbuhan dahan-dahan yang baru dan perkembangan daun-daun yang mana boleh dilakukan pada masa yang sama seperti merumput dan sebagainya. Selepas merumput dan menutupinya kembali dengan tanah, tujuan utama persenyawaan pada Ogos-September adalah untuk menggalakkan percambahan akar cambak dan pertumbuhan rebung buluh. Dari April hingga Jun, baja digunakan dengan menggali parit dan membuat lubang yang sepatutnya dengan kedalaman 20 hingga 25 cm. Dan dari Ogos hingga September, baja diratakan dengan menggunakan cangkul untuk membuat batas rendah. Pengairan. Sistem pengairan akan dipasang dalam hutan buluh moso bagi mengaktifkan pengairan hutan buluh moso ketika panas dan musim panas, juga ketika diferensiasi pembentukan dan perkembangan tunas dengan menggunakan pemercik air. Ia bagi meningkatkan produk dan hasil buluh moso.
Ia juga bergantung kepada topografi dan situasi tertentu di tapak sampel hutan buluh moso. Paip utama digunakan di beberapa tapak hutan buluh moso dan sebahagian lagi menggunakan paip pemisah yang mempunyai kepala pemercik air ditempatkan dalam jarak yang berbeza di lokasi yang sesuai. Penempatan kemudahan seperti takungan perlu ditempatkan pada tempat yang sesuai. Teknik pengurusan bagi ekologi hutan buluh moso. Ekologi dirian buluh moso perlu ditanam di bahagian atas bukit di ketinggian yang lebih rendah dengan tanah padat atau kental. Ketebalan tanah tidak melebihi 60 cm, cerun dan keadaan penanaman yang lemah. Objektif pengurusan adalah untuk mengekalkan integriti struktur sistemik dalam hutan buluh moso dengan mengambil kira manfaat ekonomi sambil memberi perhatian penuh kepada kelebihan ekologinya. Pengairan penjimatan air dalam hutan buluh moso. Di dalam hutan buluh moso tidak ada sumber air semula jadi. Bahagian buluh di dalam akar boleh dibuka dan kemudian diisi dengan air. Dengan itu, ia mengurangkan kesan ke atas produktiviti hutan buluh moso pada keadaan kering yang melampau atau kemarau yang berterusan. Teknik penggalakan pemulihan nutrien. Teknologi pemecah akar buluh. Akar buluh yang ditinggalkan selepas pendemangan dirawat dengan buluh pemutus akar yang menggunakan rod keluli dan gerudi elektrik untuk dipecahkan melalui sekatan dalaman akar buluh dan memusnahkan akar, membuat lubang semasa membaja di akar untuk mempercepatkan perebutan akar cambak buluh moso dan untuk melegakan masalah akar untuk menduduki sumber ruang dan nutrien yang tidak boleh kembali. Pemilihan hutan buluh moso. Ekologi dirian buluh moso perlu ditanam di bahagian atas bukit di ketinggian yang lebih rendah dengan tanah padat atau kental, ketebalan tanah tidak melebihi 60 cm, cerun dan keadaan penanaman yang lemah. Objektif pengurusan adalah untuk mengekalkan integriti struktur sistemik dalam hutan buluh moso dengan mengambil kira manfaat ekonomi sambil memberi perhatian penuh kepada kelebihan ekologinya. Pemilihan tanah penanaman buluh moso. Peraturan kepadatan penanaman buluh moso. Kepadatan buluh moso perlu dikawal pada 2,250 hingga 2,700 pokok sehektar dengan peraturan kepadatan dari Oktober hingga Disember dalam tahun hasil yang rendah. Cara pengurusan konvensional di hutan buluh moso, terutamanya termasuk langkah-langkah pembersihan untuk tanah penanaman buluh moso, pembajaan hutan buluh moso dan sistem pengairan. Peraturan kepadatan penanaman hutan buluh moso. Langkah pembersihan untuk hutan buluh moso. Hutan buluh moso perlu dibersihkan dengan teliti daripada tumbuh-tumbuhan, rumpai, pokok renek dan buluh berpenyakit yang mati setiap tahun. Secara umum, merumput dijalankan sekali setahun, kebiasaannya dalam bulan Jun dan Julai bagi membersihkan hutan buluh moso. Rumpai, semak dan ranting perlu ditanam di dalam tanah untuk membolehkan mereka mereput, ianya bagi mengekalkan kesuburan tanah. Merumput dan pembajaan boleh digabungkan. Langkah pembersihan untuk hutan buluh moso.
Pembajaan hutan buluh moso. Gunakan penggali parit, galikan lubang, pembajaan akar buluh dan kaedah-kaedah lain. Baja digunakan 2 kali dalam setahun bagi hasil yang banyak. Pertama kalinya di antara Mei dan Jun. 100 kg baja organik kali kedua antara bulan Ogos dan September. 50 kg baja organik dalam setahun atau hasil yang rendah. 1 kali antara bulan April dan Jun pada tahun yang sama, 50 kg baja organik. Dari April hingga Jun, baja digunakan dengan menggali parit dan membuat lubang yang sepatutnya dengan kedalaman 20 hingga 25 cm. Dan dari Ogos hingga September, baja diratakan dengan menggunakan cangkul untuk membuat batas rendah. Pembajaan hutan buluh moso. Pemerhatian yang lebih perlu diambil kira kerana baja kompaun dan baja organik harus digunakan secara bergilir-gilir. Baja kompaun tidak boleh digunakan secara berterusan selama lebih dari 5 tahun dan baja organik hendaklah digunakan secara bergantian setiap 3 hingga 5 tahun. Pembajaan hutan buluh moso. Tujuan utama pembajaan pada April-Jun adalah untuk menggalakkan pertumbuhan dahan-dahan yang baru dan perkembangan daun-daun yang mana boleh dilakukan pada masa yang sama seperti merumput dan sebagainya. Selepas merumput dan menutupinya kembali dengan tanah. Tujuan utama persenyawaan pada Ogos-September adalah untuk menggalakkan percambahan, akar cambak dan pertumbuhan rebung buluh. Gali lubang untuk membaja. Gali parit untuk membaja. Pengairan. Sistem pengairan akan dipasang dalam hutan buluh moso bagi mengaktifkan pengairan hutan buluh moso ketika panas dan musim panas. Juga ketika diferensiasi pembentukan dan perkembangan tunas dengan menggunakan pemercik air. Ia bagi meningkatkan produk dan hasil buluh moso. Ia juga bergantung kepada topografi dan situasi tertentu di tapak sampel hutan buluh moso. Paip utama digunakan di beberapa tapak hutan buluh moso dan sebahagian lagi menggunakan paip pemisah yang mempunyai kepala pemercik air ditempatkan dalam jarak yang berbeza di lokasi yang sesuai. Penempatan kemudahan seperti takungan perlu ditempatkan pada tempat yang sesuai. Bahagian 2. Teknik pengurusan bagi ekologi hutan buluh moso. Pemilihan hutan buluh moso. Ekologi dirian buluh moso perlu ditanam di bahagian atas bukit di ketinggian yang lebih rendah dengan tanah padat atau kental. Ketebalan tanah tidak melebihi 60 cm, jerun dan keadaan penanaman yang lemah. Objektif pengurusan adalah untuk mengekalkan integriti struktur sistemik dalam hutan buluh moso dengan mengambil kira manfaat teknologi sambil memberi perhatian penuh kepada kelebihan ekologinya. Peraturan kepadatan penanaman buluh moso. Kepadatan buluh moso perlu dikawal pada 1,750 hingga 2,200 pokok sehektar dengan peraturan kepadatan dari Oktober hingga Disember dalam tahun hasil yang rendah. Peraturan kepadatan penanaman buluh moso. Bahagian 3. Teknik pengurusan bagi hutan buluh simpodial atau buluh berumpun. Pemilihan tanah buluh simpodial atau buluh berumpun. Sebilangan besar spesies buluh simpodial diagihkan di kawasan biasa dan berbukit, terutamanya di zon aluvium di kedua-dua tebing sungai. Lapisan tanah dalam
longgar dan subur. Buluh simpodial diagihkan paling banyak dan tumbuh dengan baik di kaki bukit atau cerun lembut di bawah 300 hingga 400 meter di atas paras laut. Hutan buluh simpodial juga boleh dibina selagi lapisan tanah masih dalam dan sudah digembur. Tanah kering dan tandus dengan terlalu banyak batu kerikil atau tanah yang terlalu melekit menyebabkan pertumbuhan buluh simpodial menjadi lemah jika ia tidak sesuai untuk dipilih sebagai tanah hutan. Musim penghutanan. Buluh simpodial biasanya mati pada bulan Mac dan April dan berpucuk dari bulan Jun hingga Ogos. Adalah lebih baik untuk memindahkan buluh untuk penebangan hutan semasa kedurmanan bulan dari Januari hingga Mac. Penggalian, pengangkutan dan penanaman buluh induk agak mudah dan kadar hidupnya adalah tinggi. Pucuk buluh boleh dihasilkan pada tahun yang sama dan menjadi hutan dalam 3 atau 4 tahun. Kelebihan cuaca lembap dan panas pada musim hujan menggali dan menanam di tapak dan menguatkan kerja merawat selepas menanaman. Kadar hidup adalah tinggi. Tetapi langkah-langkah teknikal yang memerlukan keperluan yang tinggi tidak sesuai untuk penanaman berskala besar. Jika benih buluh digunakan untuk penghutanan, ia boleh dijalankan sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, penghutanan berskala besar paling baik dilakukan pada musim hujan. Selepas permulaan musim bunga, suhu meningkat dengan cepat dan suhu tanah meningkat lebih perlahan daripada suhu persekitaran. Bagi meningkatkan hasil buluh dan rebung lebih awal, adalah perlu untuk menggali tanah dan mengeringkan tunggul supaya suhu tunggul buluh boleh terkumpul secepat yang mungkin untuk menggalakkan percambahan awal pucuk tunas. Pada hari yang cerah dari bulan Mac hingga awal April, apabila tanah kering adalah sesuai untuk menggali di sekeliling tunggul buluh untuk mendedahkan rebung buluh. Membaja semula baja asas. Untuk mendapatkan hasil buluh yang tinggi, ia perlu membaja semula menggunakan baja organik. Percambahan rebung simpodial biasanya bermula dari bulan Mei dan baja ladang perlu digunakan dari bulan Mac hingga April. Keringkan tunggul dan letakkan baja pada masa yang sama. Selepas persenyawaan, tanah perlu diratakan. Tanah harus gembur dan halus serta pucuk tidak boleh didedahkan. Top dressing juga perlu dijalankan mengikut tempoh rebung panjang dan baja kedua perlu digunakan sebelum memilih rebung untuk membuat rebung penuh, kuat, besar dan hasil yang tinggi. Pada umumnya pembajaan dilakukan pada awal Mei. Pada akhir tempoh pemilihan pucuk, baja digunakan sekali lagi untuk membolehkan buluh induk mengumpul nutrien yang mencukupi dan membiak lebih banyak pucuk tunas berkualiti tinggi supaya menyediakan asas yang baik untuk hasil yang tinggi pada tahun yang akan datang. Bahagian 4. Langkah pengurusan lain bagi hutan buluh. Pengairan penjimatan air dalam hutan buluh moso. Di dalam hutan buluh moso tidak ada sumber air semula jadi. Bahagian buluh di dalam akar boleh dibuka dan kemudian diisi dengan air. Dengan itu, ia mengurangkan kesan ke atas produktiviti hutan buluh moso pada keadaan kering yang melampau atau kemarau yang berterusan. Pengairan penjimatan air dalam hutan buluh moso. Teknologi pemecah akar buluh. Akar buluh yang ditinggalkan selepas penebangan dirawat dengan buluh pemutus akar yang menggunakan rod keluli dan gerudi elektrik untuk dipecahkan melalui sekatan dalaman akar buluh dan memusnahkan akar.
Membuat lubang semasa membaja di akar untuk mempercepatkan perebutan akar cambuk buluh moso dan untuk melegakan masalah akar menduduki sumber ruang dan nutrien yang tidak boleh kembali. Teknik pengurusan penuaian sisa dalam hutan buluh moso. Meninggalkan dahan, daun dan akar dalam hutan buluh moso akan meningkatkan jumlah nutrien yang dikembalikan ke hutan. Secara umum, dahan, daun dan akar menyumbang sebanyak 23.87% daripada jumlah biojisim hutan bambu moso, dan jika mereka semua digunakan hutan akan kehilangan sejumlah besar nutrien. Sampel sisa tuaian buluh moso hancur. Jentera pengangkutan monorel hutan buluh. Jentera monorel buluh digunakan terutamanya untuk pengangkutan buluh, rebung buluh dan tanaman lain, serta hasil hutan buluh di kawasan berbukit. Jentera monorel buluh digunakan terutamanya untuk pengangkutan buluh, rebung buluh dan tanaman lain, serta hasil hutan buluh di kawasan berbukit. Mesin ini terdiri daripada traktor, trailer dan trek yang boleh melalui ruang sempit hutan buluh dan boleh melalui pada kawasan yang berbeza seperti berbatu, tanah dan berpasir tanpa perlu membina asas bagi mengelakkan kerosakan yang meluas ke atas permukaan asal tanah hutan buluh. Monorel buluh dilengkapi dengan peranti berhenti automatik pada permulaan dan akhir perjalanan supaya tiada siapa yang perlu mengikutinya apabila ia beroperasi, dan ia boleh berjalan di lereng curam 45 darjah dengan beban yang dibolehkan sebanyak 200 kg dan satu mesin boleh menggantikan 8 pekerja manual. Jentera pengangkutan monorel hutan buluh. Jentera monorel buluh digunakan terutamanya untuk pengangkutan buluh, rebung buluh dan tanaman lain, serta hasil hutan buluh di kawasan berbukit. Mesin ini terdiri daripada traktor, trailer dan trek yang boleh melalui ruang sempit hutan buluh dan boleh melalui pada kawasan yang berbeza seperti berbatu, tanah dan berpasir tanpa perlu membina asas bagi mengelakkan kerosakan yang meluas ke atas permukaan asal tanah hutan buluh. Monorel buluh dilengkapi dengan peranti berhenti automatik pada permulaan dan akhir perjalanan supaya tiada siapa yang perlu mengikutinya apabila ia beroperasi, dan ia boleh berjalan di lereng curam 45 darjah dengan beban yang dibolehkan sebanyak 200 kg dan satu mesin boleh menggantikan 8 pekerja manual. Teknik untuk mengetuk rebung buluh pada musim sejuk. Menggali rebung buluh musim sejuk adalah tuaian yang produktif dan cara untuk melonggarkan dan memelihara tanah. Walau bagaimanapun, penggalian rebung buluh musim sejuk mesti dilakukan dengan cara berhemah dan mengikuti perkara teknikal. Teknik untuk mengetuk rebung buluh pada musim sejuk. Menggali rebung buluh musim sejuk adalah tuaian yang produktif dan cara untuk melonggarkan dan memelihara tanah. Walau bagaimanapun, penggalian rebung buluh musim sejuk mesti dilakukan dengan cara berhemah dan mengikuti perkara teknikal. Dari pertengahan Oktober dan seterusnya, lihat dengan teliti di sekeliling buluh moso yang mempunyai rebung buluh. Secara umumnya, jika lumpur di permukaan longgar atau mempunyai retak, atau jika tanah terasa lembut apabila anda melangkah ke atasnya, di situ pastinya tumbuh rebung buluh dari musim sejuk, dan kemudian buka lubang dengan cangkul untuk menggalinya. Kaedah ini biasanya digunakan dalam hutan buluh moso yang senang diuruskan dan kurang rumpai di lantai hutan supaya lebih mudah untuk mencari rebung. Walau bagaimanapun, anda juga perlu mempunyai banyak pengalaman dalam mencari rebung. Jika tidak, ia sangat tidak cekap.
Awas, akar buluh untuk musim sejuk tidak boleh dicederakan dan lubang perlu diisi semula dengan tanah selepas rebung telah digali. Dalam kaedah ini, terlebih dahulu anda boleh memilih buluh yang padat, dahan dan rebung hijau gelap dan menilai dari arah dahan pertama untuk menjadi sama atau lebih dekat dengan arah pertumbuhan cambuk buluh dan kemudian menggali cetek berhampiran pangkalan untuk mencari cambuk buluh kuning atau coklat yang lebih kuat. Cambuk yang sama boleh menghasilkan 2 hingga 3 rebung musim sejuk. Mereka yang mempunyai saiz individu 0.15 kg atau lebih boleh digali penuh untuk menggalakkan perkembangan rebung kecil menjadi lebih besar. Eksploitasi munasabah terhadap rebung buluh musim bunga. Rebung buluh musim bunga biasanya mula muncul di pertengahan hingga akhir Mac dan prinsip menggali rebung buluh pada peringkat awal. Memilih rebung buluh pada pertengahan musim untuk menjaga buluh ibu dan menggali rebung buluh pada akhir musim perlu diikuti. Pada awal musim bunga, harga rebung buluh adalah tinggi dan faedah ekonomi adalah baik. Menggali rebung yang tumbuh tepat pada masanya iaitu pada awal musim juga boleh mengurangkan penggunaan nutrien dalam hutan buluh moso dan menggalakkan percambahan rebung buluh yang berada dalam keadaan tidak aktif tetapi mempunyai keupayaan untuk dahan keluar bagi menghasilkan lebih banyak rebung dan meningkatkan pengeluaran. Bagi meningkatkan hasil rebung buluh, adalah penting untuk mengekalkan rebung terkuat dan menggali rebung tepat pada masanya. Membuka gua untuk menggali rebung buluh musim sejuk. Dari pertengahan Oktober dan seterusnya, lihat dengan teliti di sekeliling buluh moso yang mempunyai rebung buluh. Secara umumnya, jika lumpur di permukaan longgar atau mempunyai retak atau jika tanah terasa lembut apabila anda melangkah ke atasnya, di situ pastinya tumbuh rebung buluh dari musim sejuk dan kemudian buka lubang dengan cangkul untuk menggalinya. Kaedah ini biasanya digunakan dalam hutan buluh moso yang senang diuruskan dan kurang rumpai di lantai hutan supaya lebih mudah untuk mencari rebung. Walau bagaimanapun, anda juga perlu mempunyai banyak pengalaman dalam mencari rebung. Jika tidak, ia sangat tidak cekap. Awas, akar buluh untuk musim sejuk tidak boleh dicederakan dan lubang perlu diisi semula dengan tanah selepas rebung telah digali. Mengalihkan tanah di sepanjang cambuk buluh untuk menggali rebung buluh pada musim sejuk. Dalam kaedah ini, terlebih dahulu anda boleh memilih buluh yang padat, dahan dan rebung hijau gelap dan menilai dari arah dahan pertama untuk menjadi sama atau lebih dekat dengan arah pertumbuhan cambuk buluh dan kemudian menggali cetek berhampiran pangkalan untuk mencari cambuk buluh kuning atau coklat yang lebih kuat. Cambuk yang sama boleh menghasilkan 2 hingga 3 rebung buluh pada musim sejuk. Mereka yang mempunyai saiz individu 0.15 kg atau lebih boleh digali penuh untuk menggalakkan rebung kecil menjadi lebih besar. Eksploitasi munasabah terhadap rebung buluh musim bunga. Rebung buluh musim bunga biasanya mula muncul di pertengahan hingga akhir Mac dan prinsip menggali rebung buluh pada peringkat awal. Memilih rebung buluh pada pertengahan musim untuk menjaga buluh ibu dan menggali rebung buluh pada akhir musim perlu diikuti. Pada awal musim bunga, harga rebung buluh adalah tinggi dan faedah ekonomi adalah baik. Menggali rebung yang tumbuh tepat pada masanya iaitu pada awal musim juga boleh mengurangkan penggunaan nutrien dalam hutan buluh moso dan menggalakkan percambahan rebung buluh yang berada dalam keadaan tidak aktif tetapi mempunyai keupayaan untuk dahan keluar bagi menghasilkan lebih banyak rebung dan meningkatkan pengeluaran. Sebaliknya, jika buluh moso dibiarkan lama, hasil rebung buluh akan meningkat. Tetapi, bilangan dan saiz rebung buluh moso akan menjadi sukar untuk dijamin. Oleh itu, bagi meningkatkan hasil rebung buluh, adalah penting untuk mengekalkan rebung terkuat dan menggali rebung tepat pada masanya. Pengeringan rebung buluh dalam ketuhar, penggalian rebung buluh, pengangkutan rebung buluh,
Pemotongan kepala rebung buluh. Proses pengeluaran rebung buluh kering. Menggali rebung buluh. Mengupas cengkerang rebung buluh. Mengangkut rebung buluh.
menimbang. Mengupas rebung buluh. Letakkan di dalam bekas dan masak selama 1 jam di dalam bekas kedap udara. Rebung buluh yang dimasak direndam dalam kolam air tawar untuk 1 malam. Rebung mesti disejukkan, jika tidak, rebung buluh kering akan mudah masam dan menjadi bergulat.
Keesokan harinya, rebung buluh yang telah disejukkan dicabut keluar dan batang besi digunakan untuk mencucuk dari hujung ke kepala rebung buluh satu persatu supaya haba dalaman dapat tersebar dan air dapat ditekan keluar dari lubang apabila menekannya. Kemudian muatkan rebung buluh yang telah disejukkan ke dalam penekan dan letakkannya sebaik mungkin tanpa meninggalkan sebarang ruang. Tutup menggunakan penutup papan selepas dimuatkan. Kemudian tekan pada rasuk penekan dan lakukan penekanan. Penekanan haruslah dilakukan secara beransur-ansur. Dalam beberapa hari pertama, tekan secara kuat. Kebiasaannya 2 atau 3 kali sehari dan kemudian tekan sekali dalam beberapa hari selama kira-kira 1 bulan. Apabila tiba masanya, keluarkan rebung yang telah dikeringkan, bilas dengan air dan bakar dalam ketuhar. Masa membakar rebung buluh kering adalah sangat lama dan harus dipastikan bahawa terdapat lebih daripada 20 jam. Pembakaran suhu tinggi, jumlah masa pembakaran perlu mencapai 72 jam. Suhu dikawal pada 50 hingga 70 darjah Celsius. Suhu terlalu tinggi akan menjejaskan warna. Suhu pembakaran terlalu rendah tidak sesuai untuk pemeliharaan. Selepas rebung kering, keluarkan dari ketuhar. Pucuk buluh kering yang tidak mencapai piawaian akan dikeringkan semula selepas diasingkan, manakala pucuk buluh yang mencapai piawaian akan disimpan.
pengeringan rebung buluh dalam ketuhar, penggalian rebung buluh, pengangkutan rebung buluh, pemotongan kepala rebung buluh. Pengeringan rebung buluh dalam ketuhar. Letakkan di dalam bekas dan masak selama 1 jam di dalam bekas kedap udara. Rebung buluh yang dimasak direndam dalam kolam air tawar untuk 1 malam. Rebung mesti disejukkan, jika tidak, rebung buluh kering akan mudah masam dan menjadi bergulat. Keesokan harinya, rebung buluh yang telah disejukkan dicabut keluar dan batang besi digunakan untuk mencucuk dari hujung ke kepala rebung buluh satu persatu supaya haba dalaman dapat tersebar dan air dapat ditekan keluar dari lubang apabila menekannya. Kemudian muatkan rebung buluh yang telah disejukkan ke dalam penekan dan letakkannya sebaik mungkin tanpa meninggalkan sebarang ruang. Tutup menggunakan penutup papan selepas dimuatkan. Kemudian, tekan pada rasuk penekan dan lakukan penekanan. Penekanan perlu dilakukan secara beransur-ansur. Dalam beberapa hari pertama, tekan secara kuat. Kemudiannya 2 atau 3 kali sehari. Dan kemudian tekan sekali dalam beberapa hari selama kira-kira 1 bulan. Apabila tiba masanya, keluarkan pucuk yang telah dikeringkan, bilas dengan air dan bakar dalam ketuhar. Masa membakar rebung buluh kering adalah sangat lama dan harus dipastikan bahawa terdapat lebih daripada 20 jam. Pembakaran suhu tinggi, jumlah masa pembakaran perlu mencapai 72 jam. Suhu dikawal pada 50 hingga 70 darjah Celsius. Suhu terlalu tinggi akan menjejaskan warna. Suhu pembakaran terlalu rendah tidak sesuai untuk pemeliharaan. Selepas rebung kering, keluarkan dari ketuhar. Pucuk buluh kering yang tidak mencapai piawaian akan dikeringkan semula selepas diasingkan, manakala pucuk buluh yang mencapai piawaian akan disimpan.